Okay, so tolong fokus sebab ini pun membantu awak lah untuk buat assignment. Okay, so select the atom or ion in each pair that larger radius. Soalan suruh pilih aja, dia tak suruh explain pun. Okay, cuma kat sini you must always remember that an ions always larger compared to its parent atom. Cat ions always smaller compared to its parent atom. Jadi untuk soalan A, for soalan A siapa jawapannya? Besar pula. Chlorine atom or chloride ion? Which one is larger? Soalan minta larger. Siapa lagi besar kelas? Soalan 1A. Chlorine ion. Chlorine ion ataupun chloride ion. Okay, for B, calcium atom or calcium ion is larger? Calcium atom. Yes, good. Calcium atom. Okay, siapa jawab salah tu dia mungkin tak berapa faham lagi. Tolong tengok semula. And this one number 2 indicate which one of the two species in each of the following pairs is smaller. So kita kena tunjukkan tu just pilih aja. Sodium atom or sodium ion is smaller? Sodium ion. Okay, good. Sodium ion. And for B, sulfur atom and sulfide ion or sulfide ion. Sulfur atom. Okay, good. Sulfur atoms. Okay, jadi ini asas Okay, question number 3. Sulfide ion and potassium ion are isoelectronic with the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, saya tak perlu jelaskan lagi lah isoelectronic tu apa. Compare the difference in ionic radii between the ions. Okay, kalau compare kat sini, patutnya soalan ni dah kena lagi jelas lah. So kita practice terus, compare and explain. Okay, jadi untuk the next ini, bila kita kata isoelectronic. Okay, untuk isoelectronic kita akan compare proton number dan dia punya nucleus charge. Okay, so proton number sulfide ion samalah dengan proton number sulfur atom. Potassium ion juga dia punya proton number sama je. Jadi saya nak laju. So kalau tak sempat salin ke apa nanti boleh tengok siapa yang dah buat. Boleh semak. Okay, if you refer to my answer. Okay, ini saya tulis lah. Sulfide ion proton number 16, remaining electrons 18. This one for potassium ion. So that's why they are isoelectronic because they have same electronic configuration and you can see they have same number of electrons. Okay, bila kita nak bincangkan, nak compare pasal isoelectronic, which one is larger or smaller, first nampak kat sini, kita akan nyatakan proton number dulu. Tak kisahlah you nak start dengan potassium ion ke sulfur ion ke, tak kisah. So, contoh jawapan saya start dengan proton number of sulfide ion is smaller compared to potassium ion. Macam mana saya tahu? Inilah dia. Okay, jadi kalau untuk isoelectronic lebih baik kita gunakan nuclear charge. Cuma boleh juga nak gunakan effective nuclear charge. Saya pilih nuclear charge lah. Okay, the nuclear charge of sulfide ion is smaller or less than potassium ion. Sebab kalau proton number bertambah, nuclear charge akan bertambah. Itu konsepnya. So now since the proton number of sulfide ion is smaller, jadi nuclear charge dia pun less lah ataupun smaller compared to potassium ion. Lepas tu mesti cerita pasal nucleus attraction towards the remaining electrons. Okay, compare the strength. Nak guna ayat pun tak ada masalah lah. Saya nak cuba ubah mindset pelajar, jangan mengayat sangat. So saya compare. Okay, the nucleus attractions towards the remaining electrons in sulfide ion is weaker compared to potassium ion, and thus the size of sulfide ion is larger compared to potassium ion, ataupun vice versa ataupun sebaliknya. Okay, jadi nanti boleh tengok semula lah recorded mic ataupun this is the idea. Okay, siapa nak snap lah. Okay, ada masalah yang ni? Saya nak laju sikit ni sebab ni asas je. Ada masalah? Tak ada Okay. Alright, good. Okay, next. Soalan yang mana dia? Kenapa tiba-tiba kan? Sekejap. Soalan face to face week 7 third hour ni kan. Size of potassium is larger than potassium ion while the size of fluorine is smaller than fluoride ion. Explain. Jadi yang ini dia suruh awak explain. Kenapa size potassium atom larger than potassium ion? Fluoride ion is larger than potassium atom.
Okey. Saya buat satu je. Okey, ni pun samalah. Jadi yang pertama sekali, saya nak terus ni je. Yang pertama sekali, electronic configuration is very important. Okay, jadi saya cadangkan, saya suggest you buat electronic configuration for atom and ions. Jadi saya start dengan potassium atom. This one is the electronic configuration. Ini kena faham ya konsep yang ini, sebab ada pelajar sampai sekarang bilangan elektron dengan proton pun dia tak boleh beza. Okay, so when it forms potassium ion, number of electrons become 18. Jadi this one is the electronic configuration. From this electronic configuration, dia boleh jadi panduan bagi awak. Okay, so kita nak bincangkan kenapa potassium is larger than potassium ion. Satu cara paling mudah, kita kena explain how the ion is formed. Okay, so when potassium atom forms potassium ion, one electron is removed from the outer shell of potassium. Jadi dia kena remove satu elektron daripada outer shell, yang mana outer electron itu adalah valence electron. Okay, dia remove daripada mana? Dia remove daripada 4s orbital. Okay, right. So, bila dia remove, kena faham, elektron tinggal 18. The remaining electron become 18 electrons. The nucleus attraction towards the remaining electron become stronger. Nampak? Tarikan nukleus terhadap elektron yang tinggal ini makin kuat. Okay. Thus, the size of potassium ion is smaller than potassium atom, ataupun sebaliknya lah, or vice versa. Okay, so ini untuk yang potassium and potassium ion. Okay, kalau untuk fluorine and fluoride ion. Okay, saya gunakan page yang baru ya. Okay, berapa proton number untuk fluorine atom? Tak ingat. 9. Okey, 9. Jadi elektron dia, number of elektron berapa? 9 lah, sebab 9. Dia yes, good. Sebab dia dia neutral atom sekarang. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p5. So when potassium lagi, fluorine atom forms fluoride ion. Okay, proton number tidak berubah ya. Proton tu dekat nukleus, tak berubah. Okay, the number of electron, okay, saya biarkan dulu kat sini. Okay, electronic configuration becomes 1s2, 2s2, 2p6. Sebab dia nak accept satu elektron, sebab tu dia charge satu negatif. So the number of electrons become 10. Nampak bilangan elektron makin bertambah. So cara nak jawab macam tadilah saya cadangkan, when fluorine atom forms. Okay, forms fluoride ion. Okay, one electron is added to its outer shell. Okay, boleh tulis kat sini lah, added to 2p orbital. Shell dengan orbital tu dalam shell Okay, salah satu kan, sebab dia ada satu lagi tempat kosong. Okay, lepas tu kalau kita tengok trend yang tadi, kita kena cakap pasal nucleus attraction. Okay, so kita kena sambung lah. Nucleus attraction towards the remaining electrons. Towards the remaining electrons. Remaining electron kat mana? Dalam fluoride ion. Jadi sekarang remaining electron dia dah jadi 10. Okay, become weaker or stronger? Makin kuat ke makin lemah? Yes, good, weaker sebab elektron makin bertambah, charge yang sama kan menolak. Saling tolak menolak tu lagi kuat berlaku. And thus, what happened to the size? Katalah saya nak compare size of fluoride ion is larger or smaller than fluorine atom? Yes, good, larger than fluorine atom. Kalau dengar apa yang saya ajar ni, insya-Allah lah boleh score lah assignment tu Tapi dengan syarat ikutlah rubrik tu juga Okey, jadi itu salah satu cara. Yes. Yang tadi tu kalau kita tak guna remove, kita guna donate boleh ke? Boleh, sama maksud lah. Donate, remove tu sama maksud. Okay, kalau yang ini pun sama. You tak guna added, mungkin you tulis gain kan. Accept ke sama maksud. Boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Okay. Thank you, madam. Alright. So next question adalah dia tanya yang ini, tak silap saya. Ni pun sebab saya dah cepat, saya dah tuliskan jawapan. Okay, number 2 silicon and sodium are silicon and sodium are elements from period 3.
in period 3 Okay, the electronic configuration are as follows. Okay, saya terus siapkan tulis kat sini supaya you nampak. Sepatutnya apa yang saya tulis ni begitulah yang you kena buat untuk you analyse. Okay, so you can see both ions have same electronic configuration. Jadi they are isoelectronic. Jadi kenapa saya nak highlight benda tu? Sebab bila isoelectronic, dua benda, kiranya tiga benda ni kena ada. Last kali size lah kita kena compare kan. So kita akan compare proton number. Okay, dia dah bagi kat sini proton number. Proton number of silicon ion is larger than sodium ion. The nuclear charge of silicon ion is more ataupun higher than sodium ion. The nucleus attraction towards remaining electrons of silicon ion is stronger compared to sodium ion, and thus the size of silicon ion is smaller than sodium ion. Sepatutnya yang ini tak ada isu. Ada masalah? Ada masalah? Okay. So kalau tak ada, kita teruskan juga. Alright. Okay, ni ada ni kan Menteri Pendidikan tengah bercakap ni sebab untuk pembukaan sekolah. Matrix setakat ni tak tahu lagi sebab dia baru buat survey. So kita tunggu memo ataupun surat yang dikeluarkan oleh bahagian matrikulasi lah untuk sama ada you kembali ke college ke tidak bulan 10 ni. Tak tahulah, Johor ni pun tak naik lagi fasa 2 ni sebab kes varian Delta tinggi, vaksinasi pun masih rendah lagi. Okey, baiklah. Ini soalan yang seterusnya, tak silap saya. Dia bagi data ni kan? Betul tak kelas? Soalan dia. Sebab saya dah crop ni, saya takut saya tersilap potong soalan. Betul? Sekejap. Soalan asal. Yalah betul. Okey, jadi ini lebih kurang macam soalan assignment tapi bukan soalan assignment. Maksudnya soalan assignment tu yang section B kan dia bagi soalan yang macam ni yang you kena fikir sikit. Okey, data dia. Okey, the table above shows the variation of ionic radii of elements in the same group. Arrange the ions in the descending order of ionic radii. Give your reason. Okey, bila dapat soalan macam ni, memang kena analyse betul-betul, kena fahamkan apa maksud data-data tu. Okey, yang pertama sekali dia kata variation of ionic radii, size ions in the same group. Dia tak bagi tahu group apa tapi dia sebut in the same group. You boleh fikir kat sini group apa. Okey, itu clue. Okey, itu clue. Arrange the ions in the descending order of ionic radii and give your reason. Okay, kalau pelajar tu dia nak susun based on ukuran ataupun ionic radius yang diberikan, dia memang boleh susun lah. Dia boleh susun sebab dia tengok siapa panjang, siapa yang pendek. Dan soalan minta descending order. Maksudnya kalau descending order daripada the largest kepada yang the smallest in terms of size. Tapi kalau saya tanya, these ion, mereka ni adalah ions from which group class? Kalau saya tanya ion ni datang daripada grup mana? Sebab tu saya sediakan periodic table ni. Nak ajar you berfikir. Grup berapa? 2. Grup tu. Kenapa? Apa bukti yang menyatakan dia grup tu? Charge. Yes, because it form ion with charge to positive. Kan? Jadi, itu salah satu benda lah. Jadi kalau kita tengok based on data, okay, sebab ada pelajar ni cara dia interpret data tu tak sama. Ada orang tengok pun dah tahu dah. Ada orang macam kena lakar dulu. So this is group 2. Katalah ini adalah group 2. Saya tulis kat sini. Okey, kita ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ikutkan trend ions, okay, trend ion kalau menuruni down a group, ionic size tetap increase. Ini bukan case isoelectronic Ini ion yang dalam same group. Size ion akan increase bila down a group. Jadi maksudnya kalau kita tengok the smallest goes to I2+. So I2+ ni kalau ikutkan ke atas. Kalau saya salah cakap followed by J2+, maksudnya yang the smallest J2+, followed by K2+, L2+, and 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan last sekali adalah H2+. So sekarang, bila saya dah lukis macam ni, sepatutnya you dah nampak dah idea dia.
Okay, nak cakap pasal apalah kalau kita kata pasal saiz ion ni. So kita nak bincang pasal apa di kelas? Sebab kalau kita tengok dalam nota tu sebelum ni kan kita belajar pasal size of atom down a group. Tiba-tiba soalan ni bagi size ion. Macam mana kita nak explain? Any idea? Any idea? Maksudnya point apa you nak masukkan? Dia lebih kurang sama macam atomic size. Mesti ada pasal principal quantum number and shielding effect. Sebab N dia memang menurun down a group N, principal quantum number kan increase. Bila principal quantum number increase, dia punya shielding effect juga akan bertambah. Jadi kat sini bila kita nak explain, pelajar biasa boleh susun. Dia nak explain tu dia akan macam terfikir point apa nak letak. Jadi kat sini kita boleh compare lah principal. Okay, sebab dia dah bagi tahu same group, tak payahlah nak mention group tu, tak ada markah pun kat situ. Principal quantum number, okay, N, simbol N, and shielding effect, kita compare. Okay, kita compare. Maksudnya sekarang bila saya dah buat dalam periodic table kat sini, yang mempunyai principal quantum number N yang paling banyak goes to which ion class? H2 plus or I2 plus? H2 plus. Yes, good. H2 plus. Kita compare lah. H2 plus, L2 plus, K2 plus, J2 plus, I2 plus. Okay, so 2, 4, 5. Okay. Sebab kita jangan bagi point yang general. Point yang general tu tak membawa maksud apa-apa. Bila macam ni sebenarnya kita kena compare. Itu satu kesilapan calon lah. Biasanya dia tak dapat markah sebab dia tak compare. So kita dah compare principal quantum number and shielding effect. Lepas tu kita mesti mention pasal attraction. Okay. Oleh kerana dia adalah ion, jadi attraction nucleus towards siapa? Mesti towards remaining electron. Nucleus attraction. Nucleus attraction, okay, towards the remaining electron. Okay, towards the remaining electrons. Okay. Compare juga. H2 plus. Okay, sekarang ni, maksudnya kalau daripada H2 plus ni makin weaker ke makin stronger? Sebab saya start dengan H2 plus untuk nucleus attraction. Makin weak, makin stronger, betul ke? Weaker. Weaker sebab you kata N ni paling banyak kan? Jadi weaker compared to L2 plus, compared to K2 plus, compared to J2 plus, compared to I2 plus. Atau mungkin you kata nucleus attraction towards the remaining electron increases from I2 plus to H2 plus. Tapi yang saya buat ni saya nak tunjukkan dia, increases from H2 plus to I2 plus lah. Dari atas ke bawah tu makin increase dia punya attraction. Maksudnya susunan jangan salah sebab kita comparing. Okay. So nak ikutkan tu je lah. Sebab saya dah cakap ni, saya jawab macam ni. Kalau you tengok, saya jawab size dulu. Saya tulis size dulu kan. Dia suruh susun. Lepas tu reason. Inilah dia reason dia. Okey, kata pelajar, cikgu kalau saya tulis last tu, thus the ionic radii decrease ataupun increase. Sebab dia kata descending kan. Kita kena ikut soalan, descending. Dia kata thus the ionic size decreases. Yang itu, sebab kalau you dah susun, yang itu tak ada ayat, tak ada markah dah. Sebab susunan order tu satu dah. Prinsip, kenapa susunan tu macam ni? Dua reason ini menyokong dia. Tapi kalau you nak tulis juga, the size of ions decreases from H2 plus to I2 plus. Nak tulis sekali lagi, tak ada masalah pun. Yang penting kami akan lihat kepada faktor yang menyebabkan kenapa ion itu jadi begini susunannya. Okey, ada masalah? Any question? Tak ada, madam. Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, good. Okey. Kita dah masuk kepada ionization energy. Okey, ini adalah soalan mana saya tak ingat lah. Ni. First hour Okey, first define the first ionization energy. Okey, jadi bila kita nak define kita mesti ada semua keyword.
as it is. Start daripada minimum energy required for complete removal of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atom. Full stop dekat sini sebab dia tanya pasal first IE. Dia tanya pasal first IE. Jadi dia mesti stop. Ayat itu stop dekat 1 mole of gaseous atom. Okay. Next question. Dia dah beri statement. Moving down the group for group 1, moving down the group for group 1 elements, explain the trend in ionization energy. So last week kita dah belajar untuk trend in ionization energy down a group, IE akan decrease. Okay. So apakah, what are the factors that affect the magnitude of ionization energy? Bila kita bercakap pasal ionization energy, kita mesti cerita pasal size tu yang pertama. Okay, lepas tu kita tengoklah. Kalau down a group, wajib size, and principal quantum number, lepas tu shielding effect. Lepas tu attraction. Jadi you boleh tengok jawapan saya, cadangan jawapan saya. First saya kata the atomic size sebab dia tak bagi tahu elemen apa. Dia bagi umum je kan. Atomic size increase. Tapi saya buatlah ayat ni. Atomic size increase because principal quantum number n and shielding effect increase moving down group 1. So what kalau atomic size increase, kalau principal quantum number increase, shielding effect increase. So apa jadi? Nucleus attraction towards the valence electron becomes weaker. Yang ini valence electron. Bukan remaining electron, valence electron. Sebab yang elektron, sebab kita kena faham IE ni adalah energi yang diperlukan untuk remove electron. Okay, so apakah elektron yang dia nak remove? Mesti valence. Become weaker, going down group 1. Jadi what happened to the trend of IE? First ionization energy decrease, moving down ataupun going down group 1. Jadi itu adalah faktor yang akan mengakibatkan apa jadi pada IE tu. So kena bijak, kesan dan akibat tu kena bijak lah. Sebab saya ingat saya sesi lepas ada satu tajuk tu, ramai pelajar tak boleh jawab dengan baik, tak dapat markah baik sebab dia tak boleh beri kesan dan akibat. Soalan tu dia suruh explain. Tapi bukan tajuk periodic table lah. Tapi itu adalah common kesilapan calon. Okay. So ini saya harap tak ada masalah sebab trend umum sahaja. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Consider the following elements P, Q, R and S in table 1. Okay. Determine group, period and block for element R. Choose the elements with the same chemical properties. Which of these elements has the smallest atomic radius? Arrange elements in table 1 in ascending order of first ionization energy. Explain. Okay, jadi kita kena settlekan dulu question number 1 and 2. So bila diberi macam ni, dia ada clue bagi awak. Clue dia adalah proton number. Okay. So bila kita ada proton number, kita boleh buat electronic configuration. So in order to answer the first question here, memang kita kena buat electronic configuration pun. Tapi markah configuration tu tak ada markah. Cuma nak jawab tu. So katalah saya conteng kat tepi ni kan. Okay, ataupun saya teruslah kat sini. R kan. Tanya pasal R. Okay, proton number dia berapa? 11. Okay, seorang boleh tak berikan saya secara lisan electronic configuration untuk R? 1s2, Okay, 1s2. 2s2, Okay, 2p6, 2p6. 3s1. Okay, good. 3s1. Sebab daripada electronic configuration kita boleh tentukan apa? Period, group, period and block. Okay, katalah kita nak jawab. Jadi biasanya kalau soalan, macam soalan assignment tu, kita kena jawab apa yang soalan minta. Okay, number 1. Okay, group apa? Siapa nak beri jawapan? 1, Okay, good. Group 1. Okay, period. 3, Okay, period 3 and block. S. Okay, S block ataupun S mesti huruf kecil. So this is the answer. Alright. Okay. Choose elements with the same chemical properties. Soalan ni mungkin kalau pelajar tu tak faham, dia kata macam tergantung. Sebenarnya same chemical properties itu you kena tengok dari P ke S. Okay, yang mana yang mana elemen mempunyai chemical properties yang sama. Bila kita nak kata chemical properties yang sama, mereka ini mesti berada in the same group. Mesti berada dalam grup yang sama. Macam mana kita nak tahu dia dalam grup yang sama?
refer electronic configuration. Okay, so saya harap pelajar boleh buat electronic configuration, iaitu saya tak nak bincang. Okay, saya nak terus jawapan. Number 2. Elements with the same chemical properties. Apa dengan apa? Ada jawapan? P dengan R. P dengan R. Yes, good. Jawapannya P and R. Siapa tak dapat jawapan ini, saya harap buatlah electronic configuration. Tengok number of valence electron, tengok group dia. Okay, so ini sahaja jawapannya. Okay, which of these element has the smallest atomic radius? Okay. Bila macam ni pula, yang ini sebab itu saya kata pentingnya electronic configuration. Okay, sekarang ni, kalaulah sebab saya ni tengok dia punya tengok apa tu, proton number. Tengok proton number pun saya dah tahu dia group berapa. Okay, saya nak tanyalah. Okay lah, kalau ini adalah group 1, ni group 1, group 2. Okay, siapa yang berada dalam group 1? Elemen mana? Cuba sebutkan. 3 sebut P dengan R. P dengan R. P period berapa? 2. Okay, P in period 2. So kat sinilah P kan? Okay, satu lagi R. R period berapa? 3. 3. So R dekat sini. Okay, saya nak tanya P dengan R dah settle. Q tu group berapa? Buatlah electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p, 3 kan? Group apa? 15. Yes, 15. So kat sini 13, 14, 15 kat sini. Jadi period berapa tu? Q period berapa? 2. So this one is Q. Okay, how about S? Group 2. Group 2. So kalau kita tengok kat sini dia group 2. Period berapa? 3. Okay, so kat sini S. So ini adalah satu cara nak dapatkan idea lah. Sebab tu kita kena mahir lah nak sketch apa tu periodic table tu freehand macam tu je. Okay. Jadi soalan pula minta the smallest atomic radius. Okay, what's your answer for number 3? Q. Okay, so kita tengok trend across a period kan. Kalau kita ingat balik across a period from left to right, atomic size decrease. Down a group, increase. Jadi jawapannya betul. Siapa yang jawab tadi tu, Ashraf ke Iskandar, saya tak perasan. Q. Tak ada jawapan lain. Tak ada jawapan lain. Okay. So settle with question number 3. Okay, dah settle. Kita nak pergi pada soalan yang seterusnya ni. Arrange elements in table 1 in the ascending order of first ionization energy. Okay, macam mana nak jawab tu? Okay, saya tulis balik lah sebab tadi tu dah comot sangat. Okay, 1, 2, 15 kan. So kat sini tadi ada apa? P R S Q. Betul tak? Sekejap P R S Q. Okay. So in terms of trend first IE secara umum kalau first IE down a group, what happened to first IE? Increase or decrease? Decrease. Okay, good. Decrease, berkurang. Sebab saiz makin besar, sikit je tenaga diperlukan. Generally, across a period, what happened to first IE? Increase. Okay. Jadinya sekarang, soalan ni suruh kita susun dulu. Lepas tu baru explain. Okay. Jadinya, apa faktor yang mempengaruhi IE? Mestilah atomic size. Secara asasnya atomic size. Atom yang smaller size, dia akan perlukan IE1 yang banyak. Okay, jadi sekarang saya nak dengar susunan je dulu. Number 4. Susun dulu. Okay, what's your answer? Dia nak apa? Ascending order from the smallest to the largest IE. Kena fikir dengan size. Siapa maksudnya kalau yang the smallest IE sebab dia nak increasing kan, ascending to increasing, maksudnya mestilah size yang besar. Atom yang size besar siapa kat sini? P, R, Q, S. R. R. Okay, ascending kan. Ni sekarang ni kita nak susun IE IE. Saya tak tulis kat situ. Followed by yang besar sikit, yang besar sikit. S. S.
Kalau ikut kat sini S lah sebab dia period 3 kan. Besar pula. Yang kecil lah sebab kita nak ascending IE. Maksudnya size besar IE sikit. Size kecil IE banyak. Jadi kat sini S. Okay, lepas tu P. 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 Okay, saya tulis dulu. Lepas tu Q. Q. Okay, betul tak kawan-kawan yang lain? Betul tak? Betul. Betul. So betul lah, ini jawapannya, tak ada jawapan lain. Maksudnya kalau you tersalah salah satu kat situ memang salah. Okey, sekarang soalan suruh explain pula. Bila suruh explain ni, you tengok memang dia beri awak proton number. Dia beri awak proton number kat sini tak ada masalah. Tapi bila saya cuba letakkan elemen itu pada periodic table, kita dapati ada dua trend kat sini. Ada trend yang across the period, ada trend yang down the group. Jadi macam mana kita nak explain? Okay, saya nak tanya, kalau saya nak explain pasal R dengan S kan? Kalau saya nak explain pasal R dengan S, ni trend apa? Across the period ke down the group? Across period. Ni across period. Across period memang faktor dia size, tapi dia ada kaitan pasal effective nuclear charge pula. Tak ada kaitan dengan shielding effect. Okay, tapi kalau P dengan Q? Across period juga. Across period. Across period kan? Okay, across period. Okay, kalau P dengan R? P dengan R, cuba tengok sini. Down the group. Jadi P dengan R ni pula ada satu lagi cerita lain. So macam mana kita nak explain? Kita nak explain, saya cadangkan, saya tak pastilah, mungkin ada kelas lain, mungkin cara pensyarah dia berbeza. Tapi kalau saya akan pecah kepada 3 sekejap. Saya dah buat kat sini dalam handphone. Saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama saya nak bincang pasal across period antara R dengan S. Okey, so macam mana saya nak explain? Ini cadangan which is saya rasa better. Okey, R dengan S. You boleh tengok gambar rajah tadi lah. Okey, R dengan S. So saya tulis kat sini IE1. Okey, IE1 of R kenapa smaller than S? Okay, saya nak bincang. Okay, kita tengok gambar lah kat sini. Senang sikit. Okay. Mak kena kecilkan. R dengan S period 3. You tengok R group 1, S group 2. Okay, apa kita nak bincang? Memang they are in the same period, tapi kita nak cakap pasal apa? Faktor dia apa? Faktor untuk IE across the period. Atomic size, betul tak? Jadi kita akan tulis atomic size, compare lah atomic size of R. Okay, tengok R larger ke smaller than S? Tengok kat sini, dari segi size. Kan? Larger. R is larger, right? Okay, so kalau larger kita tulis kat sini. Atomic size of R is larger than S. Okay, so kita nak cakap pasal IE, kita tak boleh cakap pasal atomic size saja. Kita akan cerita effective. Okay, effective nuclear charge and apa? Proton number terbalik pula proton number. Sebenarnya effective nuclear charge sebenarnya proton number and effective nuclear charge. Compare. Okay, siapa yang tengah menulis tu menulislah proton number. Okay. Proton number and effective nuclear charge. Okay, compare. Okay, sekarang katalah saya start dengan R. Smaller ke larger than S? R group 1. R tu kalau kita tengok dekat periodic table, kita dah boleh agak tak? R tu adalah sodium kan? S tu magnesium. Sodium proton number 11, magnesium 12. Is lower, smaller than S. Lepas tu apa? Nucleus attraction. Tak dinafikan tajuk ni memang penat nak explain. Towards outer electrons. Okay. Saya nak compare. R is weaker than S. Ini salah ni. Simbol atas ni salah. Betul tak? Betul tak? Betul lah kan? IE sikit. Betul lah. Betul. Attraction tu betul tak? Tengok. Kalau saya guna simbol tu takutlah tersalah.
Betul kan? Betul. Okey. Baik, settle untuk R dengan S. Okey, lepas tu kita tengok kat sini, sebelum saya tamatkan kelas ni, apa lagi ni? Kita boleh bincang P dengan R, down a group. Kita pergi P dengan R dulu. Okey, boleh sambung kat situ, P dengan R. Saya nak sambung kat bawah ni, IE1 of P is apa? IE1 of P. P atas, R bawah kan? P is more than R. Kenapa? Sebab kalau kita tengok kat sini, P dengan R adalah trend down a group. Down a group. So dia ada satu cerita lain, faktor lain. So that's why kita kena explain asing. Okay. Awak jangan risau, final exam tak masuk pun chapter yang ni. Tapi awak nak jawab tu soalan assignment. Okay. IE1, kita compare dulu. Proton number, atomic size. Sorry. Pasal proton number je ni. Atomic size. Atomic size of P is smaller than R. Okay, since ini adalah faktor apa tadi? Down a group. Okay, down a group. Jadi saya kena cakap pasal principle, quantum, number, dalam kurungan N, dan juga shielding effect. Compare. Shielding effect of P is less than R. Okay, nucleus attraction. Nucleus attraction towards outer electrons ataupun valent electrons in P is stronger than R. Okay. Itu baru satu lah. Okay. Yang kedua, ada satu lagi last. Apa kita nak bincang ni kelas? Yang mana? Tengok sini. Ada lagi dua elemen kita tak compare. Okay. Yang kita dah buat adalah yang ini. Ni dah settle. R dengan S pun dah settle. Tapi P dengan Q belum. Okay. Sebab dia period 2. R dengan S period 3. Kita tak boleh nak compare dekat atas tadi. Maksudnya kita tak boleh compare masa R dengan S tadi. So yang ni kita buat satu lagi. Okay. IE1 of, tadi elemen tu lupa. Apa? P dengan Q Q. Yes, P dan Q. P sebelah kiri, Q sebelah kanan. P sikit daripada Q. Okay, kenapa? Ni faktor apa? Across A period. Yes, a period. Jadi kalau faktor across a period, kita gunakan yang tadilah, compare apa? Proton number. Proton number of P sebelah kiri, P less than Q, effective nuclear charge. Oh, ada satu benda lah tertinggal. Tak apa, saya tulis macam ni. Effective nuclear charge of P is less than Q. Saya boleh buat ayat tu. So, this cause the size. Nampak? Of P is smaller than Q. Betul tak size? Takut salah tulis. Okay, barulah kita cakap pasal apa? Nucleus attraction towards outer. Yes? Saya salah tulis P bukan greater than Q ke? Apa ni? Untuk apa? Size. Itulah. Sebab nak menulis ni size. Sebab proton number dia kecil kan? Okay, betul. Greater than Q. So, nuclear attraction towards outer electrons. Okay, kalau kita compare P dengan Q, disebabkan P tu size-nya lagi besar, maksudnya dia punya attraction weaker than Q. Betul? Okay, dah betul lah. Okay. Jadinya soalan tu sebenarnya pusing-pusing itu juga faktor dia. Jadi saya harap untuk soalan assignment sebahagian tu dah boleh buat ataupun boleh, siapa yang dah buat draft boleh baiki lah. Maksudnya kalau apa yang dah buat tu mungkin ada missing point, boleh baiki based on tutorial kita hari ini.
Okey, sekejap yang ini tak boleh sebab ini satu cerita yang panjang juga walaupun dah ada dana nota kan. So yang ini kita akan sambung pada jam kedua dan ketiga lah. Yang lain tak ada masalah. Okay, any question class? Sekejap, saya nak tengok ni. Ada masalah? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya end the class ataupun end the meet? Tak ada, madam. Okay. Saya harap semua faham lah. So, tolong pastikan key in attendance dan tolong masa makin suntuk. Dan awak bukan ambil kimia sahaja. Maksudnya you bukan belajar kimia aja. You ada kerja-kerja subjek lain juga. Cuma tolong hargailah masa yang lebih kurang yang saya beri pada awak tu. Tapi kalau saya minta on time sebab saya bagi tempoh tu dah cukup dah memikirkan banyak perkara, kena ikut patuh kat situ. Sebab saya pun tak nak awak kerja bertangguh dan banyak. Okey, jadi tolong upgrade apa benda yang sepatutnya ni macam untuk assignment dan kerja-kerja yang lain. Okey, so kalau tak ada, saya rasa itu sahaja. Saya akan tamatkan meet ini. Apa-apa hal pelajar boleh PM saya lah. Okey kelas, don't forget to record the attendance. Okey kelas, thank you. Thank you, madam. Okay, alright. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Yelah, Thank you, semua madam. bersuara. Okay.